Ni habis 1 jam ni. Okey. So apa yang saya tunjuk? Saya tunjuk PowerPoint semalam ke? Itu yang kita kira tu. Okey, tahu tak semalam tu ada saya kelas petang kamu dah hujung-hujung ni, saya memang dah adalah memang ada. Saya perasan bila saya terangkan dekat group A, kenapa nilai dapat berbeza? Saya tulis equation, saya yang tulis equation dekat report, tapi kenapa nilai dia orang tak berbeza dengan kamu? Lepas tu saya check balik, ada saya tertinggal dekat kamu, saya tertinggal letak something. Dekat kelas A saya letak benda tu. Tertinggalnya dekat mana? Dekat FX. Dekat FX tertinggalnya. Sebab kalau kamu tengok untuk W ni dia ada Y dan dia ada X. Kita lupa nak letak yang W ni. So dia sepatutnya tambah W sin 20 tambah dengan F. Jadi kita tertinggal. Jadi jawapan dia bukan yang ini. Jawapan dia negatif 30 Newton tadi dia pergi ke. So saya kata kenapa you dapat 30? Siapa yang salah ni? Saya check balik, punya saya tertinggal ni. Saya tulis dekat report betul. Sebab report kelas pagi. Kamu kenapa dah otak saya pun dah tak boleh. Dah agak dah mesti ada je yang silap. Tak apalah, at least kurang-kurangnya kita nampak sebab saya bagi contoh yang sama. Dan sepatutnya kamu always double check balik lah. Kenapa tiba-tiba tak ada benda ni kan. Right, so sepatutnya macam ni nanti kalau siapa-siapa yang kawan baru masuk tu please well lah. So hari ni tak ada lah. Tak ada sebab baru perasan. Aduh. Tak ada lah ni. Sebab saya buat perasan sebab kumpulan A. Kalau saya nak bagi pun sebab saya bagi kumpulan A. Sebab saya buat macam tu baru saya perasan. Okay. Alright, never mind. Kita habis tu hari semalam yang ini kan. Okay, tapi saya tulis equation sajalah. Saya tulis equation saja. Alright, lepas tu okay, kita tengok yang ni. Okay, dan juga kamu kena tengok right, remember back that we have 3 analysis problem, category of analysis problem in a dry friction. So remember back the figure, sebab before you want to solve the problem, you kena tahulah apa dia punya analisis problem dia tu macam mana. Jaya, mana Tahmin? Saya dah buang ke? Okay, hadamkan benda ni kalau if you want to snap that one, because when we read the questions of friction, kamu kena dah fahamkan dia, dah baca, dah hadam, dah snap. Dah snap je. Kenapa Madam Mike pun problem nangis sorang-sorang? Bila masa saya nangis? Apa tu? Itu mic dia problem. Oh, apa tu, siapa yang nangis sorang-sorang? Dia ke? Dia lah, kasihan dia. Apa nangis sorang-sorang? Nampak macam saya pula yang nangis. Madam Mike pun problem nangis sorang-sorang. Madam dia pun problem nangis sorang-sorang.
Okay, dah adam saya nak tukar dah. Lepas tu nanti saya akan tanyalah condition mana, dia punya analisis problem mana yang kita refer to. Okay, so back to our question. Where's the question here? Okay, so bila you baca ni, okay, baca soalan ni. So yang mana? 1, 2 ataupun 3? Motion impending ataupun tidak? 2 dengan 3 dia ada mention about motion impending. Sekejap madam. Yang ni condition number 3. Okay, kenapa number 3? Sebab dia nak towing force F. Okay, so dia So nak towing apply. force tu adalah direction chemical. So dia nak apply force tak bagus Azlan. Yes. Tak dengar apa dia? Oh shit, saya puji tak dengar pula. Okay, tak apa. So dia nak apply force. Dia bagi weight, dia bagi coefficient of static friction, tapi dia nak apply force. Okay, dia fokus dia apply force. Kalau yang pertama dia bagi apply force, tapi yang ketiga dia nak cari apply force ataupun any force yang lain lah. So nak mengelakkan kita keliru, saya letak kat sini P lah instead of F. Nanti kamu ingat friction force pula, sini adalah P lah, dia punya apply force dia. Okay, so ini adalah kita, kalau nombor 3 maksudnya kita dah consider dia ni adalah dalam keadaan motion impending. Okay, so bila motion impending bermaksud kita boleh gunakan FM itu nanti dalam dia punya our FPD. So draw lah FPD dia, draw lah kereta ni. So going to draw the car. Okay. Oh tak mau tukar colour lah, tak kau lah. Ni kereta zaman sekolah tadika dulu. Okay. Kotak ni kan. Hantar pi lah, kotak-kotak lah. Yang penting bukan dia, yang penting bodinya ada, FBD-nya, reaction force-nya betul, itu saja. Okay, kereta dia tak payah saya ingat. Lepas tu apa dia kata kat sini, right, sebelum tu kita ni lah. Okay. Patutnya kamu baca soalan habis ni, tapi tak apa. Ni sama lama tayar dia salah level pula. Okay, right. G dia dekat sini. Ada W. Okay, ada W. Kita ada dia punya P. So I'm changing, instead of F, I'm changing to P lah. So this is 30 degree. Okay, please carefully when you draw carefully the FBD. So you can see that there is a distance here daripada ni, kamu tengok dia punya ni ada 0.3. So force yang kamu kena letak tu jangan letak dekat sini. Tengok letak dia punya friction, it happen between the car ni, tayar ni dengan juga you punya surface ni. Jadi okay, ini chapter 3 chapter 3 kita buat dulu support reaction dia, which is kita ada contacting surface dekat A and contacting surface dekat B. Okay, tetapi bila you baca soalan, when you read the question, it is stated that the back brakes are locked and the front wheel are free to roll. Apa maksud dia ni? So, what does it mean? That statement. What the statement tell you? Depan tarik belakang. Depan tarik belakang. Macam the back brakes are locked and the front wheels are free to roll. okay.
Oh, wheel depan yang ada motion pending. Ha? Tak. Dia macam, dia macam nak cakap. Tayar depan yang akan bergerak, tayar belakang tak bergerak. Tapi, aduh macam mana cakap? Oh. Minta tolong. Tak ada orang nak tolong kamu. Kamu dah tahu dah kawan kelas kamu semua tak ada orang nak, banyak kali dah minta tolong, tak ada orang nak tolong kamu. Pending. So, kalau kamu tengok, dia kata front wheel are free to roll. Jadi dekat front wheel ni tak ada friction. Dekat B ni dia lock. Jadi dekat B yang akan ada friction. So you akan put friction dia dekat sini. Okay, so kita assume ke sana lah sebab apa? Kita tarik kereta ni ke depan, ke kiri. Jadi you punya frictional force dia akan ke belakang lah, berlawanan. And then kita tulis FM. Kenapa kita tulis FM? Because we know that the situation it is in motion impending. So once you know dia, sini kita letak NB kan, ini letak NA. So once we know that FM ini, jadi you boleh replace kan with the equation mu s n. Okay, dalam case ini N mana yang kita pakai? NB lah sebab friction berlaku dekat B. Jadi normal force B lah yang kita akan masukkan. Okay. So, sekarang nak guna apa? FBD dah lengkap dah. Sekarang selesaikan je lah. Nak pakai apa? Okay, FX, FY, moment kat mana? Nak pakai apa? Kita pakai F O kita kena pakai moment je. Moment dekat? B. Okay, kalau you pakai moment dekat B, you nak cari apa? Kita boleh cari NA. Kita boleh cari tu lah. Susah tak ada orang tolong ni. Kita takkan orang tolong. Kamu macam tak tahu. Every time you asking your friend to help, tak ada. Semua senyap. Kita assume lah mikrofon diorang rosak kot. Okay. Hari ni rosak ke? Mana Amir? Amir mana? Amir tak bunyi kan? Amir tak bunyi. P dia tak tahu. So, kalau you ambil moment dekat B, do you have one unknown? Two unknown. P dengan NA. Yes, NA dengan P. Okay. Cuba try tengok. Cuba try tengok semua ada. Normal lah. Normal. Cuba tengok kalau moment dekat tempat lain ataupun FX, FY. Kalau kata memang you don't have any choices, you have to do simultaneous equation, then that's the only choice that you have to do it. That's it. But you have to analyse all lah. Tengok moment kat tempat lain macam mana. Kalau you ambil moment dekat A, apa yang you boleh dapat? Kalau saya rasa kena pakai simultaneous medium sebab kalau moment dia still ada dua, kalau pakai FY pun still ada dua unknown. Okay, so let's say you nak pakai equation mana? MB, MA, okay cepat. Lepas tu FX ke FY? Okay, kita tengok. Okay, are you stick with the, still want to use moment at B? No, I said we use simultaneous because betul. Oh betul, okay. Tak, kalau you nak guna simultaneous equation memang betul. Betul. Kita guna FY dengan moment B. Okay,
Kalau momen B, okey, yang ni saya buat shortcut siapa yang tak faham. Maksudnya shortcut macam ni lah. Kita cari momen B sama dengan kosong untuk dapatkan unknown. Apa yang kita ada momen dekat B, kita momen ada dekat NA dengan P kan? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Ni maksudnya sebelum kamu nak tulis tu boleh lah kalau kamu tak nampak. Kalau kamu dah nampak dalam kepala tak payah tulis. Ni maksudnya kita analyse dulu. Kalau nak pakai FY equal to 0, kita nak cari apa? FY equal to 0. Kita nak cari NB. Masalahnya ada NB dengan NA. Ada NB, ada NA, ada 3 unknown, ada P. Tak tahu. Macam mana nak buat simultaneous equation? Ada 3 unknown. Kalau FX, kita cari. Kalau FX pula, semua orang tertulis. FX, kita cari P. Kita cari, FX, kita ada unknown, P dan juga P dan NB. Tak tahu. So kita pakai NB dengan FX lah. Kalau you pakai NB dengan FX, ini NA, ini NB. Sama ke? Tak sama. Yang lain tak tahu. Lagi? Kalau macam tu, momen nak cuba try momen kat point lain pula. Momen A. Kalau you pakai momen dekat A, apa yang kamu dapat? Unknown apa yang kamu dapat? P. Dapat. P dan NB. P dan NB. Jadinya kamu boleh guna dua ini. Untuk simultaneous equation. Ni bolehlah daripada membuatkan kamu panjang-panjang nak tulis dulu. Dan you boleh buat analyze macam ni. So you akan ambil kat sini lah. So nanti tulislah equation dia. Summation of moment dekat A, bla bla bla. Saya pun dah tak, saya assume semua dah expert dah ni. Tulis benda-benda ni kan. Tak ada. Ada siapa-siapa tak memerlukan kita tulis ni ataupun faham? Memerlukan. Amir pun cakap perlu dia. Dia lebih daripada expert dah tu. Mana tulis je lah momennya. Mana Amir tak ada message pun kat sini. Tak, dia ada voice dia. Oh my god. Mak dia rosak dia. Mic rosak enggak? Okey lah. Kalau kamu sekarang ni macam mana ni? Tulis je lah momen dekat A. Momen dekat A. Apa yang kita masukkan tadi? Kita kata yang ini satu. Alamak, distance dia 1 meter Tak boleh nak muat dah pula kat sini. Tak apa, momen A kita start dengan W. W clockwise, counter clockwise. Kita assume MA counter clockwise dengan positif. So W clockwise. Kita assume MA adalah counter clockwise. W adalah negatif. W darabkan dengan W ni kamu convert nanti ni 2 mega tau. 2 mega tau. Jadi kamu kena tukar dia kepada kg dulu, baru tu barukan darat 9.81 baru boleh dapat dia punya N dia. W darabkan 1. Ya, 1 meter. Saya tulis ni lah, nanti you masuk dalam ni. B lagi. Lepas tu kita NB kan? Lepas tu apa lagi kita ada? NB yang ni, NB yang ini. B pun negatif. Negatif banyak, cantik muka negatif. Momen dekat apa salah. Saya ingatkan dah dah tak ada buat silap ni. Macam mana ni, saya dah percaya you all will not do any careless mistake. Momen dekat A. NB bukan yang ini. Yang ini. Positif. Positif. NB 2.5.
2.5. Okey. Lepas tu yang ini P. mu S Yes. multiply with NB. Did I record the Yes, yes. okay, sebab saya pun sekarang dah lupa dah. Tak cukup ruang tu padam. Saya tak padamnya. Okay. Ni mu S and B which is FM lah. Yang ni adalah FM lah. Ini adalah FM. Okay. Distance dia berapa? What? Oh, ni moment Moment. Ada ke? Ada ke? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada Amelia. Ada Tak ada ni je lah. kan. Aduh, angin lah saya keluarkan masa tu saya gelak sendiri. Tak ada lah. Aduh, yang lain tu senyap Allah. Tengok dia bentuk badan. Tak ada lah sebabnya selari tu. Nampak? FM Betul. tu dia selari dengan ni. Tiba-tiba terconfuse nampak 0.3 pula kat sini. Tak ada. So tak ada kat situ Alamak. Dia pula. Ni pula. Not responding pula. Tak ada. Tak ada. Betul. Kita sangat sibuk careless mistake dekat dia punya kelas. Okay, apa lagi yang kita tak letak? P kita P. tak letak. P Yes. kita tak letak. P. Tapi saya tak boleh nak tulis lagi ni sebab dia not responding. P negatif betul Amelia. Yang mana P Y komponen dia ke X komponen dia? X komponen negatif. Okay. Untuk X, okay, so X adalah P cos 30. Okay, jadi komponen untuk P cos 30 yang X dia adalah negatif, sure. You kata clockwise rotation dia. Oh. Bukan terbalik. Y adalah negatif, X adalah positif. Tak, kita tengah cerita X ni, fokus kat X je lah dulu. Ya. Jangan dekat Y tu. Saya kata X positif. X Yes. positif. Saya Okay. bagi Sebab dia Betul lah. counter clockwise. So X yes. positif, P cos Y adalah 30. negatif. Darabkan dengan tak apa laju sangat kamu ni. Darabkan dengan 0.75. 0.75. Mana datang 0.75? Cos 30 P Y Y pula X komponen 0.3 or 0.75? 0.3. 0.3. Dah betul ni salah pula masuk sini. 0.3 lah. Ini P cos 30. Oi. Okay. And then Okay. Alamak. Tadi kumpulan A senyap je. Saya tanya nak tunjukkan ke tak? Tak tahu dah sama ada dia post senyap. Kamu ada juga yang macam Rashid dia kata okey je. Rashid okey je lah. Dia tak ada masalah. Yang lain senyap. Tahu lah saya. Put. Put dah lama Senyap. senyap dah. Put dah lama senyap dah. Di awal-awal kelas je dia bising. Lepas tu dia dah lama senyap dah. P cos 30 dah 0.3. Okay, untuk yang Y dia akan jadi negatif lah. P sin 30. Okay, barulah darab dengan 0.75. Okay, lagi apa? Habis dah? W? Beda. Oh, W dah masuk. NB dah masuk. Ini tak masuk. P, okay, habis sama dengan kosong. Jadi kita ada dua unknown lah. Yang ini tak tahu, yang ini tak tahu. Ini samalah P tu. Okay. Lepas tu kita kata kita nak pakai summation of fx equal to 0. So kita kata mu S and B positif, this one. Tolakkan dengan P cos 30 equal to 0. So you guna je lah simultaneous equation. Okay, you boleh mu S dia bagi. Okay. Jadi NB dia tak tahu, P dia tak tahu.
Tapi you boleh masukkan lah, boleh masukkan nilai dia ataupun you boleh buat simultaneous equation lah. Okay, you boleh buat simultaneous equation. Lepas tu dapatlah nanti nilai P, dia nak P ke. Nak tekan calculator juga ke? Ikutlah mana. Ikutlah. Itulah saya rasa yang tekan calculator tu kalau salah tekan calculator je lah. Yang penting yang ni betul lah. Check balik. Negatif betul. NA tak ada masuk. Yang ini okey. Yang ni tak masuk. NB distance betul tak? NB 2.5. Benda-benda tu kena tengok balik lah, check balik. Okey. Then you gunakan simultaneous equation then you can get P lah. Sebab soalan minta yang ni lah towing force dia. So kita dah level dengan P. Dapatlah nanti. So NB ni terpulang lah dalam soalan ni, dia tak minta pun. Tapi dah kamu buat simultaneous equation, you akan dapat both lah. NB dengan P. Okay. Alright. Tengok soalan ni. Oh tak, kita tengok soalan ni. Motion impending ataupun tidak? Keadaan yang mana? 1 ataupun 2 ataupun 3? Tiga. Kenapa you cakap 3? Tak. Saya tu cakap dengan diri saya sendiri. Oh ya ke? Betul lah Mike. So, dah dapat jawapan. 3 ke, 1 ke, 2 ke? Apa yang dia bagi? Apa yang dia nak? Tengok balik lah tadi yang gambar yang saya suruh kamu snap tu. Nanti lepas tu, of course lah dalam test online kan, boleh tengok buku pula tu. Normal force. Dia bagi apa? Dia nak selesai apa? Condition number 1. Betul. Sebab apa kamu kata number 1? Sebab dia kata does it move? So kita kena tentukan adalah dia remain ataupun move. Okay, satu clear cut benda ni kata. Dia sendiri tak sure, jadi dia suruh kamu macam istilah determine whether it is in motion ataupun at rest. Okay, cuma dia tulis gitu, does the car move? Yang kedua adalah dia bagi nilai-nilai semua yang dia dah bagi dah. Apply force dia bagi. Mana apply force? Ni 10 kilonewton dah bagi. Dia punya weight pun dia bagi. Right? Coefficient of static friction pun dia bagi. So it's a fit. All the detail here, apa yang dia bagi ni fit pada yang number 1 tu. Semua kena pada number 1. Dia bagi benda tu semua. Jadinya, so kita tak boleh kata ini motion impending. Maksudnya F kita, frictional force kita is remain as F lah. It's not FM macam tadi. Okay, itu sebabnya penting untuk kita tentukan lah. Dia ni motion impending ataupun tidak. So ini tidak lah. Kan dalam keadaan motion impending sebab dia nak tentukan sama ada bergerak ataupun tidak. Dia bukan nak bergerak, tak tahu. Okay, so the next one you draw lah FBD dia. Draw lah FBD sama macam kereta lebih kurang tadi. Tapi apa bezanya dekat kereta ini dia cakap both wheel are lock. So ada dua friction lah. Yeah, because friction dekat dua tayar. Yeah. The brake at both A and B are locked. So jadi ada dua. Jadi kamu jangan buat kat sini ya, salah. Jangan buat macam ni. Kenapa salah? Sebabnya yang friction tu berlaku antara wheel dia dengan track tu. So sebab yang kita concern dekat situ. Sebab dia dah mention dah static friction between wheel and the track. Jadinya kena adalah lukis wheel dia tu. Wheel dia ni. Pap sini. Oh dah macam mata orang dah. Tengok lecturer kamu dia punya otak dia dah terlebih. Orang kata apa? Dah high dah kot. Okay, G ya. We have G. Kat sini W lah. Ini pun again you have to convert to kg first.
kilogram first, baru you boleh tukarkan kepada Newton ya. Okay. Mega tu, megagram tu. Kenapalah dia mungkin tak nak guna banyak-banyak macam 6,000 kilogram, nampak besar sangat kan. So dia pakai satu angka tu. Yalah of course lah macam tu lah kita buat. Yang ini adalah saya ingat pula benda ni. This one is NB and here is NA. Dah macam lukis muka orang. Apa lagi kita ada kat sini? Right, because both are locked, apa yang kita boleh buat? Okay, nak buat arrow dia ke mana? Ke belakang. Yalah, buat ni ke depan. Okay. Now friction force kat B ni, kita buat FB. Friction force. Dia tak sama ya. Kita tak boleh assume that. Kita tak boleh assume dia sama. Mak tahu apa hilang ni. Okay, kita tak boleh assume FB ni sama dengan FA. Kita tak boleh kata FB ni 5 kN, FA ni pun 5 kN. Tak boleh, kita tak sure. Tapi apa yang kita sure, when we write the equation Fx equal to 0, kita tahu, okay, FB plus FA is equal to 10 kN. We know that the summation it will be 10 kN. Tapi kita tak boleh declare that FB ini 5, FA ni 5. Dia mungkin 7,3, dia mungkin 6,4, kita tak tahu. So but we can declare that the summation of FB plus FA ini adalah 10 kN. Summation dia. Okay. So, disebabkan kita nak tahu dia ni bergerak ataupun tidak, kita kena gunakan FM as a reference point kita lah untuk tentukan dia ni akan bergerak ataupun tidak. Jadinya, okay, macam mana ni? Sebab NB dengan NA pun kita tak boleh assume dia benda yang sama. Kita tak boleh kata W ini, sebab kalau kamu tengok dia punya kedudukan G dia ni bukanlah exactly 1.5 bagi 2. Dia sebab ni pukul 0.6. So dia tak boleh nak declare that the NB and NA ni adalah 6 you convert kepada weight dia ni bahagi kepada 2. No. Tak sama. Kena cari normal force dia dulu. Tapi kena cari normal force dia lah. Cuma yang kamu boleh nampak adalah Fy, when you write the equation Fy equal to 0, kadang-kadang kalau you tak nampak dan you boleh tulislah equation keseluruhan dia kalau tak nampak lah kan. Okay. Bila kita tulis kita kata okay, W ini right akan sama dengan NB plus NA. NB plus NA. Bila kita tulis, tak ada Y, yang ni tak ada, dia cuma ada X sahaja. Jadi kalau kamu tengok ni kita boleh katalah W ni akan sama ataupun NB plus NA akan sama dengan W lah. Sepatutnya terbalik kan, saya buat ke depan macam tu, tak apalah. Okay. So untuk nilai FM dia, kita kena buat summation lah. Sebab NA dia ni mungkin berbeza. Yang sama adalah coefficient of static friction saja. Sebab apa? Sebab dia melalui material yang sama. So coefficient of static friction dia sama. Cuma normal force tak semestinya NA ini sama dengan NB. Dan tak semestinya FB ini akan sama dengan FA lah, macam tu. Okay. Tapi dalam equation ini FM is mu S N kan. Okay, maksudnya ni kalau kita assume begini, sebab sekarang ni kita assume ni sebagai F yang besar lah, frictional force yang besar. Jadi kita kena buat summation of friction maximum at A, friction maximum at B. Ataupun you boleh tulis directly. Mana saya nak ketepikan dia. Ataupun you boleh tulis apa? You boleh tulis FM kan? Total dia ni total kedua-dua ni lah, FMAA dengan B ni. Pakai mu S NA campur dengan NB. Nah, sebab coefficient friction dia sama, dia melalui material yang sama. Yang ni kita boleh buat summation dia dua-dua ni. Inilah, ni daripada sini akan dapat yang ni lah. FM yang sebenarnya lah. Okay. So, ini boleh masukkan dalam nilai ni. Cuba you buat yang simple je ni. Okay. Yang ini 10 kN dah kita dapat. So sekarang kita nak tentukan dia bergerak ataupun tidak.
Yang penting kamu kena tentukan yang mula-mula tu dulu tadi, motion impending ataupun tidak. Sebab itu yang menentukan sama ada you nak letak kat sini FM ataupun dia just F sahaja. Maksudnya mu tu darab dengan 10 kilonewton eh? Mana ada 10 kilonewton? W bukan 10 kilonewton. Oh, silap. W is equal to NB plus NA. W mana pula? Berapa dapat? Amir buat apa eh? Amir. Semalam semangat Amir. Hari ni hilang. 0.4 darab dengan 6 mega kan. Apa pula darab dengan 6 mega? 6,000 Tu yang aku tak boleh belah. Convert dulu kepada Newton. 23544. Which is 23.54 kilonewton lah. 544. Baiklah 23 point. Saya cakap kilonewton yang. Saya cakap kilonewton. Sorry. Kalau nak make comparison dengan Mamat ni 10 kilonewton. So dapat FM dia. Wah tak cukup ruang lah. Tak cukup ruang. Media ada orang minta izin nak pergi toilet. Habis gila. Okay, sambung. Dapat 23.54 kilonewton. Okay. Kilonewton kan. So jadi FM kamu dapat total untuk A plus B tu lah. Total dia A. Bolehlah nak buat total tu. Okay, 23.54 kilonewton. Okay. Jadi kamu dapat F yang ini. F dia, F total maksudnya A dengan B tu dapat 10 kilonewton. So besar ke kecil? Besar. Besar. Siapa yang besar? Siapa yang kecil? Besar. Dia punya force tu. So dia punya maksimum ni FM dia 23. Dia punya frictional force cuma 10 kilonewton. Jadi bergerak ke tak bergerak ni? Gerak. Apa ni? Oh. Gerak ke tak? Gerak kan? Emotion lah kan? Sebab Serious? FM Ya. lagi besar. Betul kan? Dah. Yes. Amir, gerak ke tak Amir? Jap. Sekejap pula. Okay. Kalau semalam ingat, semalam kami aktif kan, lepas tu dia ingat lah. Sebab Tak bergerak lah. Kan tak bergerak. Tak bergerak, pandai. Sebabnya your frictional force is less than friction at maximum. Jadi tak bergerak, no motion. Oi, hampir lah. Penuh kat sini lah. Tak sempat dalam ni. No motion, tidak bergerak. Satu jawab dah jawapan dia. Okey, berapa markah dia ni? Gambar satu. Okey, boleh dapat. 1, 2. Okey, 2. Tengok ni. Okey, ni 1. Ni 1. Ni lagi 1. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah ambil kau. 6 markah. Pendek lah. Soalan friction. 6 markah. medium saya nak pastikan boleh tak medium? Ya, pastikanlah. Bukan, nak tanya kepastian medium. Kalau FM tu lagi besar daripada friction. Okey, dia macam ni. Saya tidak pernah saya ulang. Saya tidak pernah cerita dekat kamu dari side view FM. Saya selalu ambil F lebih besar daripada FM motion. F lebih kecil daripada FM no motion. F is equal to FM motion impending.
Okay, so kalau you nak tengok dari view FM, you kena tengoklah FM ke lebih kecil daripada F, motion. FM lebih besar daripada F, no motion. Sebab you tengok daripada view FM, so you kena stick, you nak tengok daripada FM tu, you nak view daripada F. Kira Soalannya saya tengok daripada mata kiri, pandangan sudut kiri, kamu tengok daripada sudut kanan satu view tu. Ikut kamu lah. Yang penting yang ini. Kalau kamu nak kata, okay, you nak hafal, you nak ingat, kalau FM ini lebih kecil daripada F, motion. Suka hati kamu lah, tapi kamu jangan campur aduk. Sekejap you pakai FM, sekejap you pakai F. Nanti kamu tengok. Kalau saya selalu stick, saya pakai yang ini saja. Tapi kalau kamu nak pakai FM, terpulang. Macam saya make a comparison, your frictional force yang kita dapat lebih besar daripada friction at maximum, dia akan bergerak. Itu je, saya ambil konsisten kat situ. Jadi saya tidak pening kepala. Faham ke apa saya cakap? Kamu punya view tadi, kamu view daripada sini, friction maximum. Okay, faham ya. Dia jadi terbalik tu. Dia jadi terbalik. Okay. Okay, ada lagi satu soalan lah ni. Ada dua ni. Alah, hari Jumaat lah. Alhamdulillah. Tak sambung dah. Habis dah Jumaat lah. Okay, ni boleh lah lukis-lukis dulu FBD dia. Tengok-tengok dulu. Okay, dekat soalan tepi ni dia kata kalau dia ada dua condition. Dia kata yang pertama, untuk soalan 8134 dengan 8135 ni samalah soalan dia. Cuma dari segi kabel tu lah. Dekat sini dia kata kalau kita attachkan kabel AB dan juga kalau kita removekan kabel AB tu. Dia ada dua keadaan lah. Ini pun sama. Keadaan pertama A, kalau kita attach dia macam mana, kalau kita remove dia macam mana. So you boleh draw FBD dia dulu. So maksudnya ni ada dua FBD, ini pun ada dua FBD. Bolehlah draw dulu. Okay? Dan on that. So minggu depan boleh buat preparation, review, revision untuk you punya test. Test dia 13 bulan. Oh, memang nak betul je berpuasan. Baik ni bagi tahu.